Okey, kita bertemu lagi sekali dalam majlis ilmu yang pada weekend macam ni. Selalunya saya mengharapkan anda dalam keadaan santai bersama dengan family sambil nak cerita kepada anda sekalian sesuatu yang walaupun anda belum kena ataupun saya minta janganlah kena, okey. Sebab kita orang Melayu kata minta simpang lah, okey. Nauzubillah, jangan sampai you kena cancer. Tapi apapun elok juga kita tahu sebab kadar orang kena kanser sekarang daripada dulu 5, setiap 5 orang ataupun 4 orang 1 in 4 itu kebiasaan. Pada masa saya muda-muda dulu, masa saya kena kanser pada 2001, rasionya dah naik 1/3. Faham tak? Setiap 3 orang, seorang akan kena. Tak kira lah kena kanser yang ringan ataupun kanser yang berat atau stage, selalunya stage 1, 2 tu jumpa, kadang-kadang tak jumpa langsung. Kalau yang ramai-ramai dah jumpa, pergi jumpa doktor kat hospital tu selalunya stage 3 dan stage 4. Zaman sekarang entah kenapa ni, sejak kebelakangan ni ramai yang bila kena tahu-tahu dah stage 3, stage 4. So boleh tak saya bagi tahu 15 rahsia, kalau boleh lah you tahu. Macam saya dulu, saya tak tahu, pakai langgar je, pakai ikut keyakinan diri ataupun siapa yang tak takut kan bila dengar perkataan kemoterapi, iaitu terapi yang menggunakan ubat. Kemo ni dipanggil ubat-ubat yang untuk membunuh sel kanser. Malangnya dia tak bunuh cuma sel kanser, dia mencari sel-sel lain pun yang normal pun, kalau boleh dia lanyak hentam kromo sekali. Itu yang menjadi bahayanya bila sel-sel biasa yang tidak bersedia dengan bom-bom daripada kemo ni. Dia yang menjadikan 15 cerita yang saya nak bagi. Sebagian daripadanya anda dah biasa dengar dan biasa tengok, macam anda yang dah pernah lalui akan lebih faham ataupun mengerti. Kadang-kadang nostalgia, kadang-kadang rasa takut nak dengar balik, tetapi tak salah kita belajar malam ni. Boleh? Okey. Yang penting juga gejala-gejala ni atau rahsia yang saya akan cerita ni supaya anda semua tahu. Bab kata orang, if only I know. Kalaulah saya tahu, saya akan buat ni dahulu sebelum saya pergi ataupun saya buat persediaan yang lebih rapi. Apapun kesan sampingan tu kadang-kadang dia lebih teruk daripada kanser tu sendiri. Katakan kita ada breast cancer, ada benjolan ataupun ada sedikit ulcer kat situ, boleh kita usahakan. Tetapi bila datang yang 15 nanti, sebahagian daripadanya, 1/3 daripadanya kemungkinan kalau kena lebih dahsyat dia punya impak kepada body kita. Ini bukan untuk menakutkan anda sekalian, ini bukan untuk menidakkan anda pergi kemoterapi, tidak. Tapi saya cuma nak bagi tahu fakta, boleh? Supaya you boleh cerita pada kawan-kawan you nanti yang tak ikut kita punya program. Maksudnya sahabat you pun boleh, kerabat you, adik-beradik terutama sekali, atau jiran, kena bagi nasihat yang betul dan profesional, bukan pakai apa tu agak-agak aja. Dan last sekali, disebabkan kanser terapi ni mengurangkan imuniti anda, menurunkan imuniti kekebalan imuniti kita tu menurun, maka kita akan, kalau tak berjaga-jaga, boleh dapat balik relapse, ya. Macam saya dulu, selepas 10 tahun masuk tahun ke-11, 2012 tak salah saya, ujung 2011 tu, kalau saya masih ingat, kena lagi sekali saya dapat relapse. Jadi anda kena hati-hati. Nombor 1 yang saya sendiri lalui dan anda ramai pun dah tahu, iaitu perkataannya ialah nausea. Nausea ialah low ya.
Ni memang kemoterapi terkenal sebagai salah satu daripada, bukan rahsia lagi dah, semua orang bila nak masuk kemo, dia dah nampak muka, mulut dan badan dia bila muntah tu jadi macam mana kan, sebab dia biasa tengok ataupun biasa dengar ataupun orang akan cerita. Cuma zaman moden ni ada berita baik, dah ada ubat-ubat lawan muntah ataupun lawan loya ni bagus. Namun kekuatan sesuatu kemoterapi ubat yang kadang-kadang bukan datang 2-3 saja, kadang-kadang 4 sekali dia masuk. Ni yang kalau ubat apa pun kita nak lawan daripada muntah ataupun nak lawan daripada nausea, kadang-kadang kesan sampingan ni tetap akan you lalui juga. So setengah orang dia sediakan peppermint. Ni saya nak bagi dia punya, orang kata apa, sedikit sebanyak bantuan supaya menurunkan sengsaranya. Kita fahamlah, bagi mereka yang anda sekalian yang pernah kena, anda tahu macam mana anda lalui. Zaman dulu saya tak tahu semua ni, peppermint lah kan, essential oil ni boleh kita hidu dia, boleh lega. Ataupun you hisap ataupun makan chewing gum yang ada mint pun boleh. Apapun ramai orang dah tahu. Ada satu lagi yang ni nombor 2 saya nak cerita ni, yang lebih utama ataupun lebih tak boleh you lari. Kalau takat nausea tadi kadang-kadang boleh juga kita elak dengan ubat-ubatan, tapi nombor 2 ni ialah dia panggil letih. Orang yang kena kemoterapi selalunya hari pertama, kedua, ketiga memang dia letih ataupun fatigue ataupun orang panggil exhaustion. Dia rasa macam dia baru keluar daripada kerja penat sangat, kerja yang betul-betul memenatkan dan meletihkan diri. So orang Melayu panggil kadang-kadang sampai long lie lah. Tahu long lie tak? Balik je tersadai kat katil. Saya masih ingat masa saya balik, selalunya hari pertama, kedua memang you tak boleh bawa kereta pun daripada hospital ke, walaupun setengah orang boleh, tapi dicadangkan you jangan, kalau takat mengantuk saja tak apa, tapi bila dah letih, nak bawa kereta pun tak larat lagi dah. Ini dipanggil exhaustion. Ya, faham letih banget. Okey. Dan 80 hingga 100% daripada semua yang kena kemoterapi, hal ini harus kita lalui dengan tabah. Kena kuat semangat ni yang penting balik kena jaga diet lah, supaya boleh kuatkan balik secepat mungkin. Namun 2-3 hari pertama mau tak mau kena suruh anak you urut kepala lah, picit-picit belakang sikit, belai you. Kalau you ada support daripada family you, selalunya gejala ni boleh you lalui dengan baik. Jadi secret dia, rahsia yang kedua ni ialah semua orang kena bersedia, supaya tak terkejut nanti bila dia jadi. Okey, nombor 3, mau tak mau juga ada pertukaran rasa ataupun deria rasa you dengan laluan kemoterapi, terutama sekali kalau dah sampai 3-4 jenis masuk dalam badan you. Dia akan menukar you punya taste bud ataupun deria rasa you, dan makanan yang enak ataupun yang you minat pun dah jadi lain rasa. Dah jadi setengah orang tu jadi meluat bila bukan kata tengok, dengar aje makanan tu pun dah jadi macam orang morning sickness, faham tak? Macam orang pregnant tu. Tapi yang ni kesian jugalah, kadang-kadang orang yang siapkan makanan ingatkan you dah suka dulu, rupanya sekarang you tolak ke tepi je. So kadang-kadang ini yang menyebabkan you lost appetite, selera hilang dan berat badan pun turun. Ini yang menjadikan you kurus kering ni, faham tak? Itu kalau first round tak apa lagi. Kalau kena sampai 2-3 round, setengah orang dia kena kebiasaannya antara 6 hingga 8 round.
ada yang 4 pun lah, tergantung kepada jenis kanser dan you punya resepi. Kita panggil macam resepi lah. Baik. Yang dahsyatnya juga kalau takat hilang selera okey lagi, tapi datangnya pula orang panggil pecah mulut. Tahu pecah, dia panggil ulcer. Jadi rahsia-rahsia kecil macam ni kalau you tak tahu, you macam frust tau. You jadi macam hidup you jadi, kan kata tadi kadang-kadang lebih sengsara melalui kesan sampingan kemoterapi tu daripada kanser you sendiri. Sebab tu orang meluat dengan kemoterapi ni kan. Lepas pada tu kalau you pula jenis yang tak suka minum air, habis. Memang teruk dia punya kesan-kesan yang pecah mulut ni akan sampai tak boleh buka mulut. Sudah mula kena buat rawatan untuk jaga mulut, kena beli ubat kat farmasi dan sebagainya. So ubat satu, tetapi yang penting ialah minum air banyak-banyak. Bak kata orang macam ni lah, selagi you dalam ruang kemoterapi ni, maksudnya dalam waktu-waktu kemo ni, at least 2-3 hari pertama tu you mau tak mau kena minum air sebanyak mungkin. Terkencing-kencing pun tak apa. Bahkan ada setengah hospital bila you nak masuk balik buat kemoterapi cycle yang seterusnya, dia akan cek air kencing you dahulu. Maksudnya cukup tak you masukkan air dalam badan. Macam tu. Jadi nombor 4 pula, yang ni yang selalunya orang tak suka dengan kemoterapi ialah, siapa tahu? Tulis kat situ. Ini semua orang tahu ni. Bukan rahsia lagi dah. Jawapannya ialah betul, hair loss ataupun gugur rambut. Mula-mula kadang-kadang dia jadi nipis saja rambut you ataupun jatuh sikit-sikit. Namun by second cycle kita dah mula tak boleh lawan lagi dah. Dia akan tembak habis folikel ni, maksudnya akar-akar rambut kita ni dah, sel dia pun mati. Kan saya kata tadi, kanser dengan kemoterapi bukan dia lanyak kanser sel saja, tapi dia lanyak semua sel, termasuk sel rambut pun. Bahkan semua di bahagian kulit ni akan kena dahulu ataupun nampak dahulu. Yang lain dah dalam body kita dah kena juga. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah bila rambut ni dah mula luruh, walaupun baru second cycle, saya menggalakkan you potong rambut you. Maksud saya you shave, apa orang panggil, cukur rambut you sampai botak betul-betul. Sebab tak kemas tau kalau you genggam rambut you ni buka tangan you nampak segenggam rambut. Lepas tu you mandi nampak rambut sangkut kat lubang keluar air kat bawah tu, kat lantai dia tu. Jadi you rasa macam lemah, macam bertumpuk-tumpuk pula. So you selinap terus semua. Kadang-kadang hair loss ni you nampak kat rambut, tapi kan saya kata kulit semua kena juga. So bila sampai ke mata, eyelashes ni pun boleh hilang. Cuma kening ni hilang last kali. Kalau semua rambut-rambut, ada lagi kan rambut lain kan, maksudnya bahagian ketiak, rambut kalau orang perempuan ke orang lelaki ke hilang habis semua. Bahagian private kita, pubic hair hilang habis, luruh. Tak payah nak cukur-cukur kawasan tu. Betis, kaki semua orang perempuan sukalah, maksudnya dia licin je nampak, kan. Saya lupa nak cerita lagi satu, sampai nose kita, bulu hidung pun hilang. Macam itulah. Habis you cerita buat apa dok, bulu-bulu hidung ni? Rupanya bila bulu hidung kita tak ada, kita lebih sensitif, senang dapat hingus lah, berair, running nose dan sebagainya. Satu lagi yang selalu akan datang pada you ialah orang akan ramai kalau dah tahu you sakit ni ataupun nak pergi kemo, dia akan datang bagi nasihat. So apa you nak buat? Dalam bahasa orang putih saya panggil ignore. Ignore maksudnya jangan ambil terlalu berat
ataupun terlalu percaya pada apa semua ini orang kata, kecuali Dr. You sendiri ataupun pakar, orang tu pernah pengalaman yang betul-betul real, boleh dengar. Tapi kalau daripada biasa, bukan niat dia orang jahat tak, bukan niat dia orang nak saja-saja buat cerita tak, tapi kadang-kadang pelik-pelik lah, kau kena buat macam ni, jangan pergi dulu kemo ni. Setengah orang kan tak bagi langsung kemo. Macam saya kombinasi, maksudnya ada kanser-kanser yang saya buatkan juga kemoterapi, baru saya campurkan dengan yang alami, yang natural, suplemen semua ni boleh. Ada juga kanser-kanser yang lebih kuat dengan suplemen sahaja. Kita cuba dulu 2-3 bulan, baru kita tak orang kata apa, kalau dia tak improve, kita buat dengan kemo atau radiation ataupun operation. Sebab apa? Kalau dah operation, kalau dah kemo dan radiation, rosak tu badan kita habislah. Tak boleh kita, kalau breast dah dibuang, apa lagi nak buat, betul tak? So contoh macam itulah. But zaman moden ni saya lebih menggalakkan kalau doktor tu yakin dan pernah dapat orang kata apa, result yang bagus di hospital dia dan dia berpengalaman, saya akan serah pada dia. Tapi kalau cuba-cuba nak try, no. Kita ada cara lain, macam saya buat masa saya kena recurrent, tahu tak recurrent, masa relapse tu kali kedua, saya go full time dengan saya punya own diet. Maksudnya dengan saya punya tukar cara makan, minum, tidur dan sebagainya. Selama beberapa bulan saya buat tu, rupanya very effective. Tapi bergantung pula kepada jenis kanser apa yang macam saya tu, limfoma darah. Okay, so saya dah tahu apa yang saya lalui masa kemoterapi. Kali pertama saya kena kanser, kali kedua saya tak mau langsung. Saya tak nak ambil satu biopsi pun. Walaupun dah memang kena paksa doktor nak buat juga, saya kata tak apa, saya buat minggu depan, tak datang-datang sampai sekarang. Saya pun kadang-kadang risau juga, masih risau juga. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Okey, tapi saya tahu advice orang tadi, nasihat orang tadi tu ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Tapi kebanyakan you jangan dengar sangat, sebab kadang-kadang takut you jadi susah nak buat keputusan yang profesional, yang masuk akal. Sebab kadang-kadang atas dasar kepercayaan, kadang-kadang atas dasar what happened to their family, faham tak? Kadang-kadang family-nya tak berjaya, dia kata you pun tak berjaya. Tak boleh macam tu. Faham? Alright. Seterusnya, nombor 7 ialah fertility. Ramai orang tak mau cerita tentang cerita tentang kesuburan body kita dari segi kalau wanita yang masih lagi boleh mengandung, maksudnya bawah pada umur 35, ataupun lelaki yang bermasalah nak dapat anak semua tu, so you masih plan lah nak dapat anak, so kena tahu dan kena cerita pada doktor. Ini mesti ada cara yang untuk menyelamatkan sperm you, bahagian testis semua ni, ataupun untuk wanita bahagian ovary-nya, supaya dia punya egg tu boleh diselamatkan. Ataupun kalau yang dah dekat dengan menopausal, jangan terkejut kalau dia awal sedikit terus jadi menopause pun tak apa juga, tetapi kena you tahulah umur baru 46 dah menopausal contoh. Boleh kalau you kena kanser pada masa sekian-sekian umur. Alright, so yang ni dari sudut fertility. Nombor 8 ialah eat whatever you want. Ada orang pula bagi tahu disebabkan you kena kanser, alah kesian dia, makanlah apa saja pun. Masa you kena kemo ni kan, kadang-kadang dengan steroid semua, mulut you jadi pahit semua kan, muka dah jadi bulat, betul tak?
Orang kena kemo ni muka bulat bukan pasal apa, pasal steroid tu, betul tak? Jadi kadang-kadang you tak lalu sikit orang nak bagi semangat pada you, dia lanyakkan you dengan apa saja. You buka aja mulut dia beli. Memanglah family nak jaga hati you, nak bagi you makan supaya tak kurus sangat, tapi itu adalah taktik yang salah. Sebab apa? Mau tak mau semasa you kena kemo ke atau tak, ataupun in between, kan ada 2-3 minggu beristirahat supaya dia recover, supaya nak dapat cycle lagi satu. Tak boleh you lanyak dengan sebarangan. Contoh yang kita selalu ingatkan you all, walaupun mulut you tu payau ataupun tak apa suka nak makan apa, tak bererti you boleh makan gula. Maksudnya benda yang manis, benda yang berais-krim, kuih. Tapi kalau saya cakap macam tu, saya berasa bersalah. Sebab masa saya kena kemo dahulu, saya suka aiskrim. Saya suka bahan-bahan sebab kadang-kadang dengan steroid ni kita punya appetite jadi meningkat, tak pasal-pasal. Maklum sajalah, saya masih ingat nak makan ubat steroid ni kat rumah, dia bagi dekat 20 biji. Tahu 20 biji tak? 2 genggam kot. You bayangkan apa jadi kat mulut you, kat muka you, kat tulang you. Saya pun tak tahu. Baik-baik kanser tu boleh baik, tetapi you punya kesan sampingan tak apa-apa lagi jadi. Jadi jangan makan apa saja yang ikut hati, kecuali makanan yang dibenarkan, seperti tidak ada gula, tidak ada susu dan tidak ada daging. Yang lain semua boleh makan. You pernah dengar cerita saya, tengok balik D&D diet yang memperkuatkan water therapy, bagus. Kalau tak lalu makan sangat, puasa pun tak apa, tapi air mesti minum. Banyakkan buah-buahan dan sayur-sayuran, itu tak ada masalah. Jadi bermaksud kita masih lagi kena jaga diet, mau tak mau pun, ya. Lepas tu kita ada masalah nanti, sama ada akan turun berat badan sampai menggila-gila ataupun naik berat badan menggila-gila, sebab ada ubat-ubat yang memberi kesan sampingan yang sampai dah tak kenal rupa pun. Right. Jadi ada orang sampai bertanya saya, boleh ke kita hidup seperti biasa masa kena kemo? Dan setengah tanya sampai lepas kemo pun, boleh ke kita hidup seperti biasa? Jawapannya, selagi mana you tak sakit, masa kemo pun ada waktu-waktu kan you tak sakit, tak ada kesan sampingan sangat, terutama sekali minggu ketiga sebelum you pergi balik nak buat kemo. Kalau macam saya lah, saya masih ingat 3 minggu break, so minggu ketiga tu back to normal, macam best je. Okay. So bila dia lanyak minggu keempat, jadi balik. So kita ulang balik 3 minggu punya cycle tu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita boleh hidup semacam biasa, terutama sekali bila dia dah kata okay, you dah clear, you tak pernah faham. Bila you declarekan dengan penyakit kanser dalam badan you ni, kalau orang yang tak biasa kena, you tak akan faham nikmat dia, you tak akan faham dia punya kepuasan atau rasa lega, rasa macam lepas exam lebih kuat daripada lepas exam, seolah macam Tuhan bagi you anugerah sangat-sangat. You boleh rasa kalau masa tu you tak rasa Tuhan bagi sesuatu yang besar kepada hidup you, memang you tak ada langsung kaitan lah, tak ada connection langsung dengan Allah. Bahaya sangat. Sebab sebenarnya salah satu daripada sebab kenapa you kena penyakit, you tahu sangat-sangat kan, dia adalah satu dugaan. Nak tengok you masih ingat pada dia tak? Betul bagi saya lah. Sebab masa tu kan banyak kita sebut Allah, kan sakit je, letak je dari ni tangannya, Allah, macam tu, panjang pula sebutan tu, kan. Jadi bagi anda yang pernah melalui proses ini, jaga baik-baik. Kuku anda pula boleh patah ataupun brittle, pecah-pecah. Ada kadang-kadang sampai tukar warna jadi hitam pun ada, jadi putih pun ada.
Jangan pula you panik, sebab kuku-kuku semua ni jangan you risau sangat, dia akan tumbuh balik. Sama juga kulit kita akan jadi setengah orang jadi hitam sikit, setengah orang jadi merah-merah sikit, setengah orang dia nampak macam kena bruising ni apa, bruise, macam lebam-lebam, that's the right word, macam kena pukul kulit kita, padahal dia jadi sendiri disebabkan oleh kemoterapi, ada pecah. Dan ada lagi cerita tentang saraf pula, kita boleh dapat kebas-kebas. Yang ni bahaya sikit bagi mereka yang nak pergi kemo nanti, ataupun melalui proses kemoterapi. Harus hati-hati kalau jari dan kaki kita dah mula kebas dan rasa menyucuk-menyucuk ni semua ni, sampai dekat tak mau rasa apa pun, itu bahaya. Sebab yang ni yang paling tak boleh patah balik. Maksudnya dia macam takut jadi permanent, kekal, faham tu. Lepas pada tu kita cerita sikit tentang apa lagi, you punya mood changes, you akan bertukar. Dan kadang-kadang kalau dia main dengan bukan otot, sel di otak, you akan dapat chemo brain. Otak yang diganggu oleh kemoterapi, sehingga kan you boleh jadi macam pelupa, dah tak boleh ingat nama isteri, dah tak boleh ingat nama husband, ataupun ingat tapi tak boleh keluar, tulisan pun merepek. Kadang-kadang you nak text kawan you pun dah macam budak kecil je. Ni dipanggil chemo brain. Ni rahsia-rahsia macam ni, takkan orang nak cerita pada you kan. Dan kita tutup cerita, ada dua lagi. Satu dipanggil infection, you boleh dapat jangkitan kuman. Dan last kali ialah bone marrow you, tulang sumsum you pun boleh di attack sampai ke dalam tulang, sehingga kan kalau neutrophil, iaitu neutrophil ni darah putih kan, kalau dia kurang, you akan rasa macam demam je badan you. Ni perlu doktor bantu you. Ataupun platelet, tahu platelet tak, yang bagi darah you beku semua tu, kalau dia juga di attack, dia tak boleh buat fungsi dia sendiri, maka you akan jadi ada masalah perdarahan, bleeding, di gaham, di tangan, body you kadang-kadang boleh keluar bintik-bintik darah semua ni. Allahu Akbar, risau kita bila tengok. Tapi yang satu lagi yang dipanggil erythrocytes tu, maksudnya kalau darah-darah merah semua pun dia attack juga. Kacau pula dengan hemoglobin you, maka jadilah perkataan namanya anemia. Selalunya orang-orang kanser atau ni rawatan kemo ni boleh dapat anemia. Okey, kita habis cerita wanita. Jangan lupa sekarang zaman yang moden ni dah ada baju untuk kemoterapi. Lelaki tak payah sangat pakai macam tu, sebab saya ceritakan ni sebab wanita susah nak buka tutup baju dan sebagainya, maka dia ada jenis yang zip. Atas bahu ni zip, kat depan ada zipper, jadi you boleh buka terus. Kadang-kadang nak bagi injection melalui port. Tahu port tak? Dia ada macam vena you ni dibuka, macam tempat untuk kita inject kemoterapi tu, supaya tak setiap kali nak cari kemoterapi kadang-kadang susah. Kita punya vein ni dah jadi keras macam wire dah, dia terbakar, panas kan. Ubat ni kan ubat yang kalau saya kata racun pun betul juga kan. So pot ni semua ni memerlukan baju yang lebih ni bukan rahsia, ni sebagai sebenarnya rahsia juga, sebab orang tak tahu ada baju untuk kemoterapi. Jangan main. Dan jangan lupa kalau nak kurangkan masalah kesan sampingan ni, anda boleh buat orang panggil puasa. Sebelum nak pergi kemo besok, hari ni kita puasa, boleh puasa terus sampai you buat kemo, sampai you balik. Lambatkan sikit makan, minum tak apa,
Ni bukanlah puasa sampai tak boleh minum, boleh minum. Tapi puasa tak boleh makan apa-apa selama 20-30 jam ni pun tak apa, sampai habis kemo. You tengok, rupa-rupanya ramai orang mendapat manfaat, kesan sampingannya kurang. Dahsyat kuasa puasa. Lepas tu ambil green tea, kalau boleh lah banyak kali. Ambil vitamin D3, K2 yang tinggi, banyak tak apa, beribu punya international unit. Ambil dipanggil omega 3 wajib, dan last kali chlorophyll, ataupun kalau you tak ada chlorophyll, you ambil moringa plus, maksudnya daun moringa ni boleh. Sebab semua ni diperlukan untuk membantu you semasa you tak lalu makan dan sebagainya. Faham? Okey, minta maaf terlebih masa sedikit, tetapi saya mengharapkan you belajar sesuatu. Saya mengharapkan tak tinggal apa-apa. Yang penting sesiapa yang menjaga orang yang kena kemoterapi ni harus banyak bersabar, sebab mereka tengah sengsara sebenarnya. Bukan sangat takut kepada kanser, tapi dengan rawatan kemoterapi ni pun amat memerlukan apa yang dipanggil support, kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Didapati mereka yang banyak dapat support, banyak dapat bantuan daripada family terutama sekali, atau kawan-kawan yang boleh bercerita secara ikhlas, tak payah berselindung apa-apa. Selalunya mereka lebih orang kata apa, senang baik, senang pulih. Maklum sajalah, it's a very lonely process, amat sunyi apabila you melalui proses ni, sebab semuanya you sendiri yang kena tanggung. Sebab tu you juga kena baik dengan doktor you, maksudnya supaya tak menyusahkan dia untuk memberi rawatan yang terbaik, termasuk pada nurse-nurse. Saya selalu sebagai doktor pula, kadang-kadang saya tengok pesakit tu, kadang-kadang saya tahu mereka sakit tapi mereka tak sabar, selalu bergaduh dengan nurse. Nurse pun bukan jaga you seorang, betul tak? Nurse jaga kadang-kadang 15 orang pesakit, beratur panjang, semua pakai drip. Ada setengah senang nak ambil ataupun nak masukkan ubat, setengah tu kena buat berkali-kali. Faham tak? Faham lah. Bagi saya, dua-dua belah pihak saya sudah merasainya sebagai doktor yang merawat dan juga sebagai pesakit yang kena rawat. Begitulah gara-gara hidup, dan saya mengharapkan you dapat sesuatu pada malam ini, boleh? Dan tolong share, kalau boleh tekan share sekarang. Kalau you don't mind, love and like. Kalau nak komen, insyaAllah kalau medical, doktor saya akan cuba bantu jawab. Okay? Alright, dunia anda bahagia, akhirat syurga. Apa saya kata? Senyum-senyum sokmo. Let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.